Oke, soal 12.35. Oke, jom start. Oke, selamat sejahtera semua. Oke, hari ini saya dan Carlo akan bentangkan bab 3, 3 tak 4, yaitu interaksi manusia dengan komputer. Oke, so saya jemput saudara Carlo untuk mulakan pembentangan. Selamat pagi semua. Next. Okay, yang pertama sekali ya 3.1 reka bentuk interaksi. So dalam tajuk ini reka bentuk yang menarik dan mudah, itu typo sudah, digunakan akan membuatkan pengguna selesa dan seronok menggunakan produk tersebut. Okay. Reka bentuk interaksi ini adalah satu aspek yang penting lah untuk membangunkan sesuatu produk dan aplikasi. Okay. So ini dia membenarkan pengguna untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan produk dan itu aplikasi. Okay. Contoh reka bentuk ialah seperti berikut: susun atau teks, gambar butang dan menu dalam sesuatu produk. Okay. Interaksi ialah tindakan manusia semasa menggunakan produk tersebut. Okay. Dan contoh aplikasi yang kita boleh lihat, kita boleh kaitkan dalam reka bentuk interaksi ni lah, macam WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, sistem penerbangan, tiket kapal terbang dan sebagainya. Okay, next. Okay, terdapat 5 prinsip reka bentuk yang sangat penting dan kita perlu memberi perhatian lah semasa membangunkan itu satu produk dan aplikasi. So yang pertama sekali lah itu konsistensi. Konsistensi ini dia memberitahu kita tentang semua elemen perlu kekal dalam pada kedudukan yang sama supaya memudahkan pengguna. Contoh lah macam button close dalam website kita. Macam you nak close satu website then you tekan saja. Contoh macam tu lah. Dan yang selepas itu ialah kebolehan membuat pemerhatian. Prinsip ini dia memberitahu kita penunjuk atau butang interaksi perlulah mudah dikena pastikan. Macam you butang close so satu close yang umumnya kita cross bentuk itu cross, so kamu tahulah itu ialah butang close. Okay. Dan yang seterusnya ialah boleh dipelajari konsep asas aplikasi yang telah sedia ada perlu diambil kira dalam reka bentuk antara muka sistem yang baru dibina. Okay. So yang keempat ialah kebolehan untuk menjangka jangkaan perkara yang akan berlaku dalam aliran proses aplikasi sebelum pengguna mengguna aplikasi itu. Macam contoh lah, pengguna dia dapat menekan apa yang akan terpapar apabila menekan ikon emoji itu. Contohnya dalam WhatsApp lah. Okay. So yang akhir sekali ialah maklum balas. Prinsip ini dia untuk melakukan penambahbaikan pada reka bentuk interaksi yang telah dihasilkan. Macam you boleh masukkan cadangan-cadangan untuk memperbaikan itu website itu, aplikasi produk atau aplikasi itu lah. Benda macam tu. Okay, next. Okay, yang seterusnya ialah kenapa interaksi antara manusia dan komputeran diperlukan. Okay, yang pertama sekali ialah mendapat permintaan dalam pasaran.
Contohnya itu pengguna dia mahu membeli atau menggunakan produk yang mempunyai fungsi yang selamat, tinggi dan berguna lah. Contoh macam tu. Okay. Yang kedua ialah meningkatkan produktiviti. Contoh lah, produk itu dia berkeupayaan untuk menghasilkan output dari satu set input dan diberikan lebih cepat dengan menggunakan sumber kerja, teknologi dan itu sistem secara optimum lah, dan menukarkan input kepada output yang sangat berguna. Yang ketiga ialah mengurangkan itu kos jualan. Macam jika produk itu tidak berfungsi dengan sempurna, so pengguna itu boleh menghantarkan produk itu untuk membaiki, dan ini akan meningkatkan kos selepas jualan. Dan seterusnya ialah mengurangkan kos pembangunan. Macam elakkan daripada melaksanakan ciri-ciri yang tidak disukai pengguna dan produk yang tidak cekap. Dan jika kedua-dua perkara ini dielakkan, kos pembangunan dia dapat dijimatkan. Yang kelima ialah mengembangkan aktiviti dan menambahkan pengalaman manusia. Macam orang itu dia menggunakan satu produk atau aplikasi yang baru lah, dan so dia dapat menambahkan pengalaman dalam kehidupan mereka. Contoh macam tu lah. So, yang akhir sekali lah pengkomputeraan sosial. Ini saya tak berapa faham. Saya nanti ya. So, okay lah, tak apa. Next. Okay, so inilah yang berikut antara kaedah untuk menilaikan produk interaktif adalah temu bual, pemerhatian, soal selidik, perbincangan ahli kumpulan dan refleksi. Okay, next. Yang terdapat dua cara untuk bagi itu pengguna mengisi orang soal selidik. So yang pertama sekali, satu format ialah skala Likert, dan tujuan skala ini skala Likert. Okay. Likert scale. Likert. Skala Likert. So tujuan skala ini untuk melihatkan persetujuan terhadap produk yang dibangunkan. So macam kamu dia tanya adakah kamu puas hati dengan produk ini, dan tengoklah kamu jika dia contoh dia bagi soalan macam adakah produk ini dia berfungsi dengan baik. So jika you tak setuju, so you tikkan nombor 2. So you tengok petunjuk skala itulah. So jika kamu sangat setuju yang itu produk itu dia sangat berguna kepada kamu, so you tikkan lah 5. Contoh macam tu lah. Okay, kalau you jawab survey sendiri, you biasa letak mana? 1, 2, 3, 4, 5 mana you letak? Ke semua you neutral je? Kalau you biasa jawab survey, kan? Dengar tak? You letak mana biasa? Apa maksud? 1, 2, 3, 4, 5. Setuju ke, tak pasti ke? Sebenarnya you punya Likert scale ni salah. Sekejap. I pakai mic. Okay, sebenarnya Likert scale ni dia bermula dengan 1 tu adalah sangat tidak setuju. Yang kedua adalah tidak setuju. Yang ketiga adalah tidak pasti ataupun neutral.
yang keempat adalah setuju dan yang kelima adalah amat setuju. So petunjuk skala Likert tu yang tengah-tengah nombor 3 tu adalah tidak pasti ataupun neutral. Tapi kebanyakannya orang bila jawab soalan survey dia akan letak apa? Biasa dia letak apa? Sama ada dia letak 4 semuanya ataupun dia letak 4-3 ataupun dia letak main hentam letak 5 semuanya. Kalau you all sendiri macam mana saya tanya semuanya? You all letak apa? 4 lah, letak 4. 4 You nak jalan selamat lah letak 4, tak letak 5. Walaupun you setuju you tak nak letak 5. Tengok keadaan lah. Okay. Tengok. Tapi skala ini kan saya tengok itu textbook lah. Dia memang macam tu punya. Satu memang tidak pasti. Sepatutnya kalau yang skala Likert original tu dia adalah, kejap saya kalau boleh saya sharekan skala Likert. Skala Likert daripada 5 point tu. Tapi buku teks tulis macam tu. Teks tu salah lah tu, you tengok ni. Kejap I share sekejap screen Kalau. Okay. Sekejap nanti you boleh sambung. You tak payah stop. I ambil je. Okay, you tengok skala Likert ni. 1 tu sangat tidak setuju. 2 tu tidak setuju. 3 tu adalah sederhana setuju ataupun neutral. Ini adalah Likert scale. Mana-mana pun dia akan start daripada sangat tidak baik. Ni contoh. Tidak baik, cukup ataupun neutral, baik, sangat baik, sangat setuju. So apa-apa mesti start daripada yang 1 tu adalah yang sangat-sangat negatif. So nanti make sure you kena betul-betul nampak ni. Example, one strongly disagree. Yang kedua disagree. Yang ketiga neither agree or disagree, tak tahu, confused. Entahlah, apa-apalah. Tu number 3. Number 4 adalah agree. Dan number 5 adalah strongly agree. 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 3 tu adalah tidak pasti. Mana-mana Likert scale pun adalah situ. So kalau buku teks tu buat macam gitu, you kena betulkan nanti. No, you tak payah betulkan buku teks. But you kena faham lah yang sebetulnya adalah macam itu. Alright, start sharing. Next. Okay, yang ini cara yang kedua untuk mengisi itu format lah, bentuk Goodman. Dan tujuan ini, skala ini dia untuk mendapatkan data yang jelas, tegas dan konsisten. Macam dia tanya soalan, adakah produk ini dia berguna kepada kamu So jika kamu setuju, you tikkan ya. Jika tak, you tikkan yang tidak tu lah. Sangat senang saja. Next. Okay, so sekarang saya akan meneruskan presentation ini kepada Jing Hao. Okay, sekarang saya akan present 3.2 iaitu paparan dan reka bentuk skrin. Okay, paparan dan reka bentuk skrin dia memainkan peranan yang penting dalam membangunkan sesebuah program atau perisian macam kita bangunkan sesebuah atau cara lah. So paparan dan reka bentuk skrin dia penting sebab paparan dan reka bentuk skrin ni dia wujud di depan mata pengguna. So paparan dan reka bentuk skrin dia mesti buat pengguna nampak selesa dan dia mudah dikawal, macam mudah digunakan lah, dan pengguna dan benda ini perlu diletakkan dalam keutamaan apabila kita bangunkan sesebuah atur cara. Okay, proses reka bentuk interaksi dia macam satu proses lah apabila kita mau bangunkan satu atur cara. Kita ada proses-proses dia. Yang pertama ialah mengenal pasti keperluan interaksi. Apa maksud dia ialah kita perlu tahu sebab sesuatu produk itu dibina. Kita kena tahu dulu, dan kita kena fikirkan itu produk alternatif yang akan dibina dan apa yang kita mau produk itu memberikan, apa yang produk itu boleh memberikan kepada kita, pengguna.
Dan kita kena kumpulkan maklum balas macam yang kalau cakap maklum balas tadi daripada pengguna mengenai fungsi yang pengguna inginkan daripada maklum balas itu. Kita boleh dapatkan apa yang pengguna nak fungsi produk itu. Yang seterusnya ialah membangunkan reka bentuk alternatif. Reka bentuk alternatif ialah satu lakaran yang mana reka bentuk akan dicadangkan kepada pereka bentuk melalui idea-idea gambaran awal pereka bentuk produk yang sedia ada atau keputusan yang kita dapat daripada maklum balas daripada pengguna. Dia kena sekurang-kurangnya ada 2 reka bentuk alternatif. Ketiga, membina prototipe interaksi. Apa itu prototipe? Prototipe ialah satu sampel macam mock-up. Sebelum kita buat produk yang sebenar, kita kena ada satu prototipe sampel dulu. Kita nak membina prototipe, setelah itu reka bentuk alternatif dia sudah diedarkan kepada pengguna dan sudah dinilai. Pengguna akan bagi komen terhadap reka bentuk alternatif itu. Hasil daripada komen-komen dia akan kita akan guna untuk hasilkan satu prototipe yang lebih baik. Yang keempat, membuat penilaian reka bentuk interaksi produk, iaitu selepas kita hasilkan prototipe itu, prototipe yang kita bina yang lebih baik itu, dia akan dinilai lagi oleh pengguna. Dan penilaian ini dia satu penilaian yang last, yang mana itu produk dia yang produk itu memang sudah last lah. Maksudnya produk itu akan jadi produk sebenar selepas penilaian dibuat. Dan penilaian itu mesti menepati kriteria yang diperlukan. Okay, next lah nanti ya. Okay, penilaian kuantitatif. Okay, apa maksud penilaian kuantitatif? Penilaian kuantitatif ialah satu penilaian yang kita buat untuk uji keberkesanan, iaitu boleh tak produk itu berfungsi dan menepati aspirasi pengguna. Dan penilaian ini dia boleh buat dalam bentuk nombor atau peratusan, iaitu macam kita buat satu borang, nah kita tulis reka bentuk skrin mudah dan ringkas, dan pengguna akan menilai. So dia akan tick ya atau tidak. Lepas tu kita akan buat satu kesimpulan, berapa orang sudah tick ya, berapa orang sudah tick tidak. Dan ya ada berapa peratus, tidak ada berapa peratus. Okay, then kita kumpulkan semua orang daripada pengguna dan kita akan buat satu kesimpulan. Berapa orang rasa reka bentuk skrin dia mudah dan ringkas, yang berapa orang dia tak setuju. Okay. Penilaian kuantitatif ini boleh dianalisis daripada data yang diperolehi daripada jumlah pengguna dan tahap kepuasan mereka, seperti yang ditentukan oleh kaji selidik atau temubah. Okey, slide sudah habis. Itu saja. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Interaksi komputer manusia tajuk dia. Buka slide yang pertama sekali, Jing Hao. Okey. So, awak akan ulang kaji pada hari ini adalah interaksi manusia dengan komputer. Apa yang dimaksudkan dengan interaksi manusia dengan komputer? Awak boleh bercakap ke dengan komputer? Saya tanya. Interaksi tu apa dia? Yang lain? Kawan-kawan yang lain pun boleh respon. Interaksi apa dia? Interaksi manusia dengan komputer. Jangan bayangkan komputer je. Interaksi awak dengan handphone awak tu macam mana? Interaksi awak dengan gadget macam mana? iPad awak macam mana? Okay, so next Jing Hao.
So dekat sini reka bentuk yang menarik dan mudah digunakan. Contohnya awak guna iPhone ke awak guna Android yang awak rasa mudah. Saya tengok saya tak nak pergi kepada apps dulu saya pergi kepada awak punya OS dulu. Awak lagi prefer apa? Contohnya awak lagi prefer OS ataupun awak lagi prefer Android. So awak rasakan yang awak prefer tu adalah benda tu adalah mudah dan senang awak nak guna. So awak akan pilih. So itu adalah reka bentuk interaksi dia. Contoh kamera dia lagi cantik ke apa ke, and then dia punya sistem dia lagi laju ke, prosesor dia. So itu adalah dalam kriteria dalam pemilihan untuk awak beli gadget. Lepas tu pula kita pergi pada masuk reka bentuk interaksi. Awak nak berinteraksi, you nak interact dengan platform ataupun apps. Contohnya dekat sini you nak interact dengan Google Meet. Awak rasa Google Meet ni okey ke tak? Selesa ke tak gunakan dia? Berbanding dengan Zoom ke? Berbanding dengan Microsoft Team ke? Berbanding compare dengan Telegram video tu ke? So ataupun WhatsApp group video ke? So awak rasa mana lagi better untuk PDP contoh. Kalau lagi untuk you berbual dengan kawan you personal, you nak buat video call, mana satu lagi better? Guna Meet ke ataupun you nak buat video call guna WhatsApp je ke? So itu adalah reka bentuk interaksi. Macam mana you nak rasa benda tu, kriteria pemilihan dia kalau dalam soalan dalam exam tanya, apa yang membuatkan you rasa interaksi antara muka tu menarik ke apa kriteria you. So you kena mentionkan benda ni, reka bentuk interaksi. Reka bentuk interaksi tu, ini you kena mentionkan, susun atur teks dia, gambar. So you cakap dekat sini Meet sangat okey untuk PDP contohnya kan. Sebab reka bentuk interaksi Meet ni dia ada screen untuk paparan slide, then dia ada boleh chat dekat situ, and then dia boleh record. Lepas tu dia ada user, dekat list user tu kita boleh check kawan kita semuanya. So you kena kasih satu info umum, general, apa yang menarik, kriteria dia, and then you kena kasih contoh apps apa. So kalau dalam exam dia akan tanya apa ciri-ciri ataupun kriteria macam gitu you kena ada penerangan, you kena ada contoh dan apa experience you dalam gunakan apps tersebut. Tak payah nak sebut interaksi yang cantik seperti WhatsApp, Telegram, Google Meet. You sebut je YouTube tu semua. Tapi you tak ada perhalusi ataupun you tak ada in-depth dalam. So you kena masuk satu. Okay. Contohnya adalah Google Meet, Telegram, aplikasi yang sesuai untuk PDPR adalah seperti Zoom, Google Meet and Telegram. Okay. Sekarang saya akan fokuskan kepada Google Meet. Kenapa Google Meet adalah interaksi dia menarik? Kerana dia mudah, klik saja then you dah masuk ke. So you have to explain. Kena explain tentang reka bentuk interaksi. Okay, next. Jinghao, next. Okay, ini adalah prinsip reka bentuk interaksi. So kalau soalan macam gini adalah soalan teori, you boleh fikir sendiri. Even kalau you dah baca pun you tak ingat, you boleh boleh applykan apa yang you punya dalam real life. Contoh kena konsisten, mudah. You tak nak benda tu susah-susahkan you. Contohnya kalau macam sekarang pun, kalau you dah masuk apps mana-mana, you nak save je you punya remember your username and password kan. You tak nak setiap kali you masuk and then you nak kena enter username dengan password. Setiap kali you nak masuk lagi apps tu, you kena masuk username and password. You tak mau macam itu, you nak mudah. So benda yang mudah, konsisten. Kebolehan membuat pemerhatian, penunjuk dan butang. Okay, ini boleh baca semuanya, boleh dipelajari. Tak adalah susah sangat pun nak gunakan dia. Contohnya ada satu apps tu yang you rasa macam leceh lah nak tu. Kalau dah you rasa leceh nak fahamkan dia punya apps tu, kita manusia ni bukannya kita ada sabar sangat kan nak belajar ke. So maybe kita cakap tak payahlah yang inilah leceh lah, kita pergi yang inilah lain pula. So mestilah apps yang kita nak buat tu boleh dipelajari dan mudah. Okay. And then kebolehan untuk berjangka dan maklum balas. Maklum balas means you as a, kat sini dalam konsep ni, you as a programmer, you kena kasih participant ataupun peserta tu feedback, forum. Sebab apa? Untuk you tambah baik you punya sistem. Contoh you buat sistem dalam projek kerja khusus you. You kena sediakan tak? You ada sediakan tak satu link untuk nak tanya soalan ke ataupun nak respon ke, nak kasih komen ke. Itu adalah reka bentuk interaksi. So you imaginekan you punya sistem. Kalau you baca ini, you imaginekan
sistem saya ada ke maklum balas macam itu? Kalau tak ada, tak menarik lah sebenarnya tu macam itu. Okay, next. Kenapa kenapa macam mana tu? Kenapa PE ke PA ke awak buat tu? Interaksi antara manusia dan komputer diperlukan. Okay, so sekarang ni mana-mana pun kena gunakan komputer. So apa-apa saja dia akan kurangkan penggunaan manusia dan dia akan melebihkan mesin. Macam palang Tashengo pun. Tashengo tu pun dah banyak, dah tak ada orang yang jaga dah. You kena nak top up sendiri, apa-apa buka palang pun pakai mesin semuanya. So mana-mana you pergi pun you nak bayar ke payment ke apa, banyak gunakan komputer ataupun mesin. Alright? Sebab dalam kita dalam kehidupan sosial kita lah, kita keluar mana-mana pun kita gunakan tu. Sekarang pun buka MySejahtera pun dah tu. Dah vaksin dah semuanya ni. You all dah vaksin dah minggu ni kan? Kelas you all. Vaksin pun you kena update kat MySejahtera. Apa-apa gunakan gadget. So you rasa interaksi platform MySejahtera tu mesra pengguna ke tidak? Contohnya macam itu. So kalau you buka MySejahtera tu, sekarang dia dah ada new punya interface. Yang makna awak tak payah nak pergi check lagi dekat tempat dah cukup complete vaksin, fully vaksin ke apa ke. Buka je dah nampak dah. Awak dalam low risk, no symptom ke, you fully vaksin ke apa ke, and then you baru boleh check in. So kalau benda ni, sebab apa kalau sekarang ni dah berubah interface dia, sebabnya masa first time dia buat tu, semua orang agak bising dan ada feedback maklum balas daripada orang lain yang mana leceh lah nak kena pergi ke check in tu, nak kena pergi check low risk dulu ke apa ke, status dulu ke. So sekarang dia dah update dan dia terus buat depan macam gini. So jadi maklum balas daripada pengguna tu penting untuk kita nak improve kita punya apps sistem. Okay, next. Ini siapa yang bentang sebenarnya ni? Kaedah untuk menilai, macam saya cakap tadi, ada maklum balas daripada tu, tapi ini apa method kaedah yang digunakan untuk awak buat bila you dah buat produk, you dah, contoh you imagine you as a programmer ataupun innovator, you buat produk, lepas tu produk you takkan nak shock sendiri, you rasa wah bagus lah, hebat lah produk saya ni, robot ni untuk bawa air ke mana-mana ke apa-apa, untuk servis apa ke. But you tanya orang lain cakap tak hebat ke apa. Sebab tu lah you kena dapat data daripada orang lain melalui apa dia, temu bual. Temu bual means you interview dia, okey tak guna produk saya ni ke, you rasa menyusahkan ke apa. Itu temu bual interview Pemerhatian means dalam you buat pemerhatian, you tengok dia, pantau orang tu guna, okey ke tak, dia macam suka senyum ke apa ke. You nampak lah kalau dia suka macam mana respon dia. Itu adalah pemerhatian. Soal selidik kadang-kadang ada orang tak nak tu, dia lebih suka menanda. So soal selidik tanyalah suka ke, sangat setuju ke guna, tak setuju, tak bagus ke, apps ni tak cantik lah, tak setuju. Itu soal selidik. And then perbincangan ahli kumpulan. Biasa kalau you nak jadi, kalau masuk software engineer ke, kan kalau you dah sambung belajar masuk bahagian komputer, sistem komputer ke software engineer ke apa ke, you akan buat satu team tau. Dia ada satu team untuk software engineer. Means kalau dekat team tu you kena buat sediakan satu produk, macam contoh saya cakap Apple dia ada contoh company tu dia ada satu team yang untuk update ataupun create satu game khas untuk Apple saja. So team tu dah buat satu game tu, dia akan buat discussion ataupun ada buat timeline dia sendiri bila dia kena siapkan, and then dia kena ada discussion apa bahagian masing-masing kena bertugas dalam team tu. And then apa feedback daripada orang lain. Itu adalah perbincangan dengan ahli kumpulan. Macam nak buat cerita drama, contoh Upen dan Ipin. Okay, saya pergi company dia dulu buat Upen Ipin dekat mana? Dekat Bangi ke kat Kajang. And then dia ada saya nampak memang setiap satu tim tu ada dalam 20 orang rasanya, 20 lah macam itu, ramai. Dalam satu department tu dia ada timeline dia. Bulan 3 mesti kena siapkan storyline contoh. Bulan 4 kena siapkan apa. So dia ada timeline dia. And then ada siapa yang in charge dia kena handle. And then lepas tu dia akan jumpa semua dengan team member dia and then discuss apa feedback daripada user terhadap dia punya produk tersebut. Okay. And then refleksi lah, reflect apa yang salah, apa yang perlu diimprovekan, itu adalah refleksi. Okay, next. Okay, ni skala Likert tadi saya cakap kena sebenarnya dia adalah sangat tidak setuju tu ada di bawah.
Main-main pula ni slide ni. Okay, yang ni biasa kalau awak jumpa benda ni adalah bila awak kena buat kajian. Okay, ada kajian PDPR daripada sekolah, awak ada dapat tak? Ada satu isi Google Form. Google Form tu daripada PPD. Dia tanya pasal kajian keberkesanan PDPR. Lepas tu sudah kita jawab berapa lebih kurang 500 juga yang jawab. So kalau ada soalan macam gitu, awak kena jawab dengan betul. Jangan main hentam, setuju ataupun neutral ataupun tak pasti. Sebab data yang nak dapat tu adalah data tu kita akan gunakan untuk menilai awak macam mana, semua corak macam mana. So bila buat dekat sekolah kita SBS, dapat keputusan sekolah kita keberkesanan PDPR tu tinggi tau. Dan murid seronok PDPR berbanding dengan sekolah lain kadang-kadang keberkesanan dia rendah. Banyak cikgu yang tak gunakan Google Meet contohnya. Cikgu cuma gunakan WhatsApp, dia kasih hantar tugas guna WhatsApp ataupun Telegram ke. Disebabkan sekolah dia majoriti murid dia tak dapat nak internet banyak. So cikgu dia tak boleh nak guna Meet. Meet kan nak guna internet kuat lebih. So kat situlah you kena as a user, kalau you kena dapat jawab, you kena jawab betul-betul. Jangan semuanya you letak je neutral. Tak tu macam itu. Tak sahih, tak valid awak punya result. Okay, next. Ni lagi satu skala juga. Tujuan Goodman apa ni? Mendapat data yang jelas, tegas dan konsisten. Okay, ni sama juga. Ini semua senang je. Kalau dia nak ya ataupun tidak. You rasa ya? Ya. Tidak. Saya rasa kalau gunakan skala ni lagi sahih lah. Sebab jawapan you akan pilih sama ada ya ataupun tidak. Tapi nak dapatkan range you tu susah kat sini. Sebab cuma ada ya ataupun tidak saja. Sometimes mana yang lagi kuat pun tak nampak kat situ. Okay, next. Okay, ni saya dah terangkan tadi. Next. You ada quiz ke ada apa tak kumpulan Jing Hao dengan Kalok ni? Ada. Ada. Ada, okay. So ada soalan apa-apa tak tanya diorang dulu? Saya pass kepada awak semula lagi. Boleh, cikgu. Yang tadi itu skala, itu Likert scale. So kita semasa jika exam mau dia bagi keluar, then kita awak kena letak sangat tidak setuju. Kan, salah tu. Kita jangan ikut buku teks punya. Yelah salah tu. Cuba you Google, ada tak jumpa dekat internet tu yang macam gitu punya? Tak ada. Skala Likert tu bermula dengan yang paling teruk sekali dan yang paling okey. Daripada paling negatif kepada paling positif. Tak ada neutral, negatif, positif, macam gitu tak ada. Alright. So mana-mana kajian pun biasa akan sangat setuju dan sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju, STS dengan sangat setuju. Macam itu. Alright. Okay, dah boleh mula. Okay, sekarang saya akan share itu link dalam chat box. Nanti korang klik masuk, okay? Okay, tunggu jap. Jing Hao akan share screen, saya nak tengok juga siapa yang join tu. Okay. Okay, boleh masuk guna game code ini atau link yang saya share. Nanti saya share sekali link. Itu link macam salah nanti ya. Imran Nazaruddin kenapa keluar tu? Itu link salah yang first punya. Jangan klik yang ini yang baru saya share tadi. Okay, sudah boleh masuk. Okay, Imran dapat tak link dia? Imran baru masuk ni. Up lagi sekali link tu. Jing Hao. Imran tadi dia terkeluar. Okay. Imran masuk link tu, Imran.
Tunggu semua dah masuk dulu Tak ada sound ke Jing Hao you punya tu? Quiz. Apa cikgu? Tak ada sound dia ke, bunyi ke? Sound? Hmm. Ya, saya tengok. Sekarang tak ada. Nanti saya masuk, saya buka. Okay. So semua dah masuk ke ni? Belum ni? Kalau pun masuk juga sekali. Kalau pun join juga quiz. Kalau boleh pilih tengok dia. Kenapa? Kita buat, saya ada buat juga. Oh, you pun ada buat juga. Tak payahlah, you pantau je tengok. Okay, semua sudah masuk ke belum? Kenapa sikit saja orang? Berapa orang kat situ? Kita check siapa yang dah masuk, siapa tak masuk. Dalam skrin ini saja cikgu. Yang cikgu nampak. Christina, okay, Yashi dah. Batrisha dah, Havi, Christina, Yashini, Jing Hao, Imran, Muhammad Imran. Muhammad Imran ke apa? Divya, Avni. Ni siapa ni? Siapa ni? 1, 2, 3. Shenry dah masuk belum? Shenry kadang-kadang guna nama bukan-bukan ni. Ahmad Aiman dah masuk belum? Ke dia yang guna nama ni? Aiman dah masuk belum? Shenry belum masuk. Cepat masuk Shenry. Siapa lagi? Imran Ahmad dah masuk belum? Ini Imran, Muhammad Imran Nazaruddin kan ni kan? Imran Ahmad dah masuk belum? Imran Ahmad. Calling for Imran Ahmad. 1, 2. Okay, siapa lagi? Imran dah masuk. And then siapa lagi? 11, 12, 13. Ada 3 orang belum masuk. Christina dah masuk. Siapa yang belum masuk lagi? Itu BAIT siapa? Batrisha. Bukan. Oh, Byte siapa ni? Ingat Batrisha yang ini. Ini siapa ni? Dia ni pun letak nama. Dah berapa dah tu? Sekarang ada 13 termasuk 13. 12 saja lah. 12. Tolak 13 tolak 1, 12. 12. Sepatutnya 12 lah. Sepatutnya 13. Okay. So ni siapa lagi yang tak ada lagi ni? Oh, Vaishnavi ke? Dia tak ada dalam meet. Oh, dia memang tak ada dalam meet. Okay. Dah. Okay, Boleh okay, jom kita start. Okay, jom. Buatlah muzik dia. Tunjuklah dia punya ranking dia, Jing Hao. Ranking. Nanti saya kena siapkan dulu baru boleh nampak. Oh. Saya simply klik dulu.
Dia ada music tak? Tak ada music pun Jing Hao. Itu music ah. Ini you kan host kan, patutnya you boleh. Tapi saya tak tahu macam mana buka. Tak apalah, tunggu je kawan you habiskan ni. So siapa yang ranking first ni? Naik ni Ukisina. Kalok main juga ke? Cikgu for fun saja. Saya nak tengok saya ingat. Okay. Cikgu saya tak boleh lah, cikgu wifi saya slow. Okay Batrisha. Oh Batrisha tak boleh, wifi dia slow. Nanti kita pergi cek satu-satu soalan dan jawapan dia Batrisha, don't worry. Kita tengok dulu siapa yang naik atas ni. Havi, Divya, Jing Hao, oh ni Aiman, Imran. Movement flooring dan Caci dan Aiman saja belum siap. siapa yang tak siap? Tunggu Jashi. Jashi dengan Aiman belum siap. Yang lain dah siap Siapa yang atas ni? Alah kalau saya tak nak, Kisina First, lah. Kisina lah. Kalau tak kira dia. Kalau tak kira dia, Kisina, Divya, Havi. Kisina, oh hebatlah, nanti kita tengok jawapan masing-masing. Ni orang yang sama je ni, conquer ranking ni. Bagus. Saya nak tengok. Nanti you bincangkan apa soalan dia, apa jawapan dia Hari ni kita habis pukul dalam 1:30 boleh tak? Sebab saya ada majlis penutup pukul 2 nanti. Saya belum makan apa lagi ni. Boleh. Okay, lepas habis ni, sebab saya ada majlis lagi ni. Saya kan tengah seminar tadi tu. Okay, dah siap Yong belum? Sikit lagi Yong. Kita tunggu Yong sekejap. Yang lain dah siap ke? Lain sudah, Yong saja. Tak apa, tunggu. Oh, Yong sudah. Yang sudah, okay. Kita tengok satu-satu je. Sharekan dia punya jawapan dia dan soalan dia. Tengok okay.
So Christina yang paling tinggi ni. Berapa dia jawab betul, berapa dia jawab salah? Sekejap nak screenshot ni. Cikgu saya tak kira lah. Memanglah. Kacau. Yang number 1 Christina. Christina lah number 1. Yeay. Tera. Tempat kedua Divya. Yeay. Divya lagi. Dan tempat ketiga siapa? Harvey kan? 不知道啊，景浩。Tak ingat lah siapa. Harvey tadi. Harvey saya nampak. Harvey. Okay. Congratulations. Tahniah. Cikgu. Belanja. Nanti kita makan-makan dekat Makmal. Nanti naik sekolah. Apa soalan dia? Sharekan sikit. Bacalah kalau jengau ke kalau ke. Okey, yang manakah salah satu keterangan dua prinsip konsistensi jika dialihkan fokus pengguna terganggu? So jawapannya cakaplah macam saya mengajar selalu. Okey, sekarang je pergi next saja. Apakah kegunaan penilaian kuantitatif? Jawapan ialah mengukur keberkesanan, diukur dan dinyatakan dalam bentuk nombor atau peratusan, boleh dianalisis daripada data yang diperoleh daripada jumlah pengguna. Jawapan ada 3 lah ni. Jawapannya ada 3 Ada 3. Okay, next. Kenapa interaksi antara manusia dengan komputer diperlukan? Semua ialah jawapan. Okay. Yang manakah kaedah menilai produk? Semua jawapan. Semua jawapan, okay. Interaksi ialah apa manusia semasa menggunakan produk tersebut. Jawapan tindakan. Respon, yes. Terdapat berapa prinsip? Ada 5 prinsip. Mengapakah reka bentuk interaksi penting supaya menarik dan digunakan buat pengguna seronok? Bukan bangga tau, seronok. Bangga macam syok sendiri. Okay, apakah peranan paparan dan reka bentuk skrin? Membangunkan sesebuah perisian. Atau program juga jawapan. Boleh juga perisian, program, aplikasi, semua jawapan. Reka bentuk. Jawapan saya letak 2. Perisian dan program. Okay. Aplikasi pun juga boleh. Okay. Okay, sila susun ikut urutan yang betul. 1, 3, 2, 4. Patutlah Yong lambat dia nak baca ni satu-satu dulu. Ini proses yang saya terangkan tadi. Skala Likert bertujuan untuk melihat persetujuan terhadap produk yang dibangunkan. Jawapannya. Okay, itu saja semua. Okay, so itu saja daripada kumpulan 3. Next week kita ada kumpulan 4. Kumpulan siapa? Minggu hadapan untuk bentang. Kumpulan siapa bentang? Minggu depan? Okay. Yashini, Divya and Vashu untuk next week. Okay, so itu saja daripada saya. Kita stop kelas hari ni awal. Okay, tak payah attendant lah. Saya automatic kat sini dah generate dah. Okay, itu saja daripada saya. Bye-bye. See you next week. Thank you, cikgu. Bye-bye. 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 Bye, cikgu. Bye. Bye-bye. 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 Cikgu. Cikgu. Ya. Tentang itu apa? Itu kerja khusus. You dah sampai pasal 5 belum? Saya sedang buat itu semua pasal tapi saya ada error tapi saya sudah check itu coding tapi tak jumpa masalah so saya tahu. Okay, tak apa. You buat okay, so you masa you buat pengujian dan sistem you ada mentionkan you punya error tu kan? Okay. Ada 3 error saya jumpa yang saya tak tapi dekat error tu, dekat 3 error tu you letak dekat bahagian laporan bahagian pengujian sistem, okay?
Sebab you bagi tahu you ada jumpa error kan, kita kena report kan. Okay, tapi nanti bila you screenshot, you jangan you buat video nanti, bila you nak buat video, you jangan pergi kat tempat error tu tau. You kena elakkan dia. Sekejap saya nak stop. Cikgu